tuan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin berbahagia, orang tua-tua kami dimuliakan Allah, bersama dengan kedatangan satu rombongan pada malam hari ini, kami terlebih dahulu sebagai tuan rumah mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya, sebab kami menunggu dari tadi dengan rasa susah dan gelisah, dengan perasaan yang susah. Tapi kalau tuan-tuan tak datang, kami lagi susah. Alhamdulillah tuan-tuan sudah datang. Dan itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Mungkinan di dalam sambutan kami ini mungkin tersalah taruh, tersalah duduk, tersalah adat, tersalah tutur kata dan berbahasa, tersalah pula tegur sapu antara bapak-bapak sekalian. Sekali lagi atas nama tuan rumah kami mengucapkan maaf yang sedalam-dalamnya. Tamu-tamu yang saya kenalkan ialah pakcik saya ini orang luar. Pak Hamid, orang kampung sebelah. Tapi masih kerabat daripada Pak Tan. Dan saya sendiri adalah wakil perkhidmatan Pak Tamrin. Lepas kata orang, kita ni sama-sama wakil. Encik Entung belajar silat di Pulau Pangkil. Orang sekampung diajak mufakat, kita berdua sebagai wakil. Jadi batang kenari susah nak banyak. Ranting saja awak lenturkan. Datang kemari kalau penuh hajat, cepat-cepat sampaikan. Hari dah Dari malam. Pinang ke Tembilahan nak membeli buah berangan. Dari tadi duduk berjauhan macam tak nak bersalam tangan. Pak Ali, kena hadat nak disampaikan, hadat nak disanjungkan. Sebelum hajat saya sampaikan, di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Alhamdulillah. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih Pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat. Setelah saya periksa Pak Tamrin, semangat, Alhamdulillah. Lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afika Syairah binti Muhammad Suhaini, nombor kad matrik A204478. Saya merupakan pelajar separuh masa Sarjana Muda Syariah. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk pertunangan dan adat-adat pertunangan menurut Islam. Sebelum saya menghuraikan dengan lebih lanjut, izinkan saya menerangkan apakah itu pertunangan ataupun meminang. Allah telah mensyariatkan hukum pertunangan dan meminang berdasarkan dalil dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi, "Dan tidak salah bagi kamu tentang apa yang kamu bayangkan secara sindiran untuk meminang perempuan yang kematian suami dan masih dalam iddah, atau tentang kamu menyimpan dalam hati keinginan berkahwin dengan mereka. Allah mengetahui bahawa kamu akan menyebut-nyebut atau mengingati mereka. Akan tetapi, janganlah kamu membuat janji dengan mereka di dalam sulit, selain dari menyebut-nyebut kata-kata secara sindiran yang sopan. Dan janganlah kamu menetapkan dengan bersungguh-sungguh hendak melakukan akad nikah sebelum habis iddah yang ditetapkan itu. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kamu. Maka beringat-ingatlah kamu akan kemurkaannya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar." Dr. Abdul Karim Zaidan di dalam kitabnya Al-Mufassal fi Ahkam Al-Mar'ah wa Al-Baiti Al-Muslim fi Al-Syariah Al-Islamiyah meletakkan perihal pertunangan ataupun khitbah ini di dalam bab Muqaddimah Al-Zawaj, atau permulaan kepada perkahwinan. Takrif pertunangan ataupun khitbah ini ialah permulaan seorang lelaki atau wakil dari ahli keluarganya atau seorang lagi bagi pihaknya menyampaikan hajat kepada ahli keluarga pihak perempuan akan hasrat si lelaki untuk mengahwini si perempuan. Bahasa mudahnya ialah apabila seorang katib atau pihaknya menyatakan hasrat untuk berkahwin dengan orang yang halal baginya meminang dan berkahwin, atau satu pihak melamar satu pihak yang lain yang sah untuk berkahwin dengannya untuk menjadi suami isteri. Apabila perempuan atau walinya bersetuju, maka terjadilah pertunangan. Jelaslah di sini bahawa hukum pertunangan adalah harus
Okey, jadi saya ingin terangkan beberapa ciri-ciri perempuan yang boleh dipinang oleh lelaki. Yang pertama, perempuan itu tidaklah terikat oleh akad perkahwinan. Yang kedua, perempuan tersebut tidaklah di dalam iddah. Dan yang ketiga, tidak boleh meminang di atas pinangan orang lain. Maksudnya tidak boleh meminang tunangan orang. Hukum meminang atau bertunang ini boleh dikategorikan kepada 3 kategori. Pertama ialah harus secara sindiran ataupun secara terang-terangan. Bila mana seorang perempuan itu bukan berada dalam milikan orang sebabkan nikah ataupun sebabkan bertunang dan bukan dalam tempoh iddah. Maksudnya, jika perempuan itu boleh dinikahi tanpa ada sebab yang menghalangnya, maka hukum tunangan ke atasnya juga adalah harus. Kedua ialah tidak harus, sama ada secara sindiran ataupun secara terang-terangan. Bila mana seorang perempuan berada dalam milikan orang, sama ada milikan orang kerana berkahwin ataupun menjadi tunangan orang, atau berada dalam tempoh iddah, iaitu dalam talak raja'i. Dan jika berlaku pertunangan di dalam keadaan begini, maka hukumnya adalah haram. Dan yang ketiga ialah harus dalam keadaan sindiran sahaja, tetapi tidak dalam keadaan terang-terangan. Bila mana seorang perempuan itu berada dalam tempoh iddah kematian suami, iaitu iddahnya adalah 4 bulan 10 hari dan tak termasuklah keadaan seorang perempuan itu berada dalam tempoh iddah talak baik. Jadi, kesan daripada pertunangan ini ialah haram lelaki lain melamar perempuan yang telah dipinang oleh orang. Dikira satu pencerobohan ke atas hak lelaki pertama yang melamarnya dan membawa kepada perbalahan. Ini berdasarkan daripada hadis Nabi SAW yang bermaksud seorang mukmin itu saudara bagi mukmin lainnya. Oleh kerana itu, tidak halal bagi seorang mukmin membeli di atas pembelian saudaranya yang tidak pula meminang atas pinangan saudaranya sehingga dia meninggalkannya. Ulama berbeza pendapat tentang apabila pihak lelaki melamar perempuan dan pihak perempuan diam. Berdasarkan pendapat sebahagian fuqaha, harus lelaki lain melamarnya. Diamnya itu dikira sebagai penolakan. Mazhab Hanafi dan Maliki pula berpendapat tidak harus bagi orang lain melamarnya. Mungkin pihak perempuan ingin membuat soal siasat tentang latar belakang lelaki yang pertama. Mazhab Hambali pula berkata, pihak perempuan redha dengan pinangan pihak lelaki pertama. Tidak halal orang lain meminangnya. Bagi Imam Ahmad pula, dia menyatakan pendapatnya harus meminang perempuan yang diam apabila dipinang. Maksudnya tidak memberi apa-apa kata putuslah. Ibn Rushd dan Ibn Hazm pula berpendapat bahawa jika lelaki kedua lebih baik daripada lelaki yang pertama dari segi agamanya, dari segi budinya, maka dia harus masuk meminang perempuan itu. Walaupun perempuan itu telah dilamar, harus perempuan itu memilih yang lebih baik. Ada beberapa pendapat ulama tentang melihat perempuan yang dipinang. Para fuqaha berpendapat lelaki harus melihat perempuan pada mukanya dan kedua tapak tangan. Kerana muka terletak kecantikan seseorang dan dua tapak tangan menunjukkan kesuburan badan. Mazhab Hanafi pula berpendapat mestilah melihat muka, tapak tangan dan dua kakinya. Kerana tempat-tempat ini adalah berhimpunnya kecantikan seorang perempuan. Mazhab Hanbali pula berkata mengharuskan melihat tengkuk. Mazhab Ja'fari menambah keharusan melihat rambut. Mazhab Zahiri pula berpendapat harus melihat keseluruhan tubuh badan perempuan. Dalam satu hadis, Nabi bersabda, apabila seorang dari kamu ingin melamar perempuan, maka tiada dosa baginya melihat daripadanya sekiranya melihat itu untuk melamar sekalipun perempuan itu tidak mengetahuinya. Jelaslah di sini, Nabi mengharuskan seorang lelaki untuk melihat perempuan yang ingin dilamarnya.
Melihat perempuan tanpa diketahui olehnya itu adalah lebih baik. Jika lelaki tidak berkenan dengan perempuan itu dan tidak melamarnya, ia tidak akan menyentuh perasaan perempuan tersebut dan tidak menggores hatinya. Jika lelaki tersebut tidak jadi melamar, maka ia tidak akan menimbulkan rasa rendah diri, hina dan menggores hati perempuan tersebut. Berdasarkan dua perkara ini, jelaslah bahawa melihat perempuan tanpa diketahui itu adalah lebih baik untuk menjaga perasaan dan hati perempuan tersebut. Perempuan juga berhak untuk dinilai oleh lelaki yang melamarnya, baik dari segi rupa, akhlak dan agamanya. Dibolehkan untuk memutuskan pertunangan jika mendapati pasangan tersebut tidak mempunyai akhlak yang baik, ataupun dalam tempoh pertunangan dia mendapati bahawa pasangannya mempunyai kecacatan. Tetapi jika dia memutuskan pertunangan kerana telah dilamar dengan orang yang lebih berharta, haram hukumnya. Kedudukan mas kahwin selepas putus tunang. Mazhab Hanafi berpendapat pihak yang memberi berhak untuk menuntut kembali. Mazhab Ja'fari sependapat dengan mazhab Hanafi, walaupun barang yang telah rosak itu haruslah dikembalikan. Mazhab Syafi'i pula berpendapat orang yang memberi berhak mengambil balik pemberian sama ada wujud atau rosak. Mazhab Maliki pula tiada syarat jika pihak lelaki minta putus. Kesimpulannya, hukum meminang atau bertunang menurut hukum syarak adalah harus. Hukum syarak turut menyediakan garis panduan di mana ianya harus dilakukan dalam keadaan si perempuan itu mestilah bukan dalam milikan orang, iaitu isteri ataupun tunangan orang lain. Si perempuan itu juga tidaklah berada dalam tempoh iddah, iaitu dalam talak raja'i, kecuali iddah talak bain ataupun iddah wafat. Dan jika berada dalam keadaan demikian, iaitu iddah talak bain ataupun iddah wafat, maka harus sampaikan hasrat pertunangan itu secara sindiran sahaja dan tidak boleh dibuat secara terang-terangan atau nampak bersungguh-sungguh untuk melangsungkan akad nikah. Akhir sekali, hukum harus meminang atau bertunang ini juga secara maqasid syariahnya mempunyai hikmahnya yang tersendiri, seperti memberi peluang kepada pihak lelaki atau perempuan memilih pasangan hidup yang terbaik, iaitu soleh dan solehah, serta melahirkan zuriat keturunan yang soleh dan solehah dan melahirkan hamba Allah yang taat dan patuh kepada perintahnya. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.